Okey lah, yang tak nak buka kamera tu harapkan korang bolehlah buka kamera. Join kita orang sekali kan. Sebab nanti kan kita orang nak buat report. Okay, harap-harap korang bolehlah buka kamera. Okay, so first of all, akan nak ucap terima kasih lah pada adik-adik semua yang sudi luangkan masa untuk join program kita orang ni. And then kita mulakan dulu majlis kita dengan ummah kita Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, so kita tak nak buang masa lagi. Kita tak nak ambil masa korang lama-lama. Kita orang terus pada presentation kita orang, okay? Korang boleh nampak slide kan? Boleh. Hai korang ni, senyapnya. Okay, so kita orang punya program ni semua kena jadi macam Daniel Hakim ni. Semangat. Okay, tajuk kita untuk petang ni adalah cuka dan aplikasi dalam kehidupan harian. So korang mesti tahu kan cuka tu apa. So, mesti ada. Tak tahulah ada ke tak, korang ada cuka kat rumah ke tak. Tapi korang mesti pun tahu cuka tu apa. Tapi kita tak tahu apa kegunaan selain dalam dalam makanan. So hari ni kita nak present apa kegunaan cuka dalam kehidupan kita. So kita orang akan kenalkan diri dulu. First saya Kak Normalisha binti Nur Yazid. Hai semua. Hai. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Siti Zulaika binti Leman. Boleh panggil Zulaika, tak kisah akak ke apa. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Adiputra bin Muhammad Hidayat. Boleh panggil Mio. Hai, saya Muhammad Hafiz Syarizal bin Syarul Nizam. Boleh panggil Hafiz saja. Abang tu tak payahlah kot. Hai, nama saya Ainun Najwa binti Syarudin. Boleh panggil Aino. Terima kasih. Okay, untuk adik-adik semualah, kita orang first sekali kita nak kenalkan dulu pasal UiTM. Universiti kita orang ni kan, UiTM. Mesti korang famous lah nama UiTM ni. So, akan nak terangkan sikit je pengenalan UiTM. UiTM ni kalau korang tengok dalam slide, dia nama dia berubah-ubah daripada first ditubuhkan tahun 1956 sampai sekarang. Boleh dengar tak? Sekarang boleh. Tadi macam putus-putus sikit. Dah. Okay, sorry maaf masalah line. Okay, macam saya cakap tadi, tahun 1956 UiTM ditubuhkan. First time UiTM ditubuhkan. Nama asal UiTM adalah Dewan Latihan Rendah.
Yang ejaan latihan tu memang macam tu, tak salah pun. So pada tahun 1965, 10 tahun kemudian UiTM tukar lagi nama jadi Mak Tak Marah. Lepas tu pada tahun 1967 UiTM gunakan nama Institut Teknologi Mara. So pada tahun 1966 UiTM guna nama yang sekarang kita guna ni lah, University Teknologi Mara ataupun dikenali sebagai UiTM. Adik-adik yang kot-kot tak pernah dengar tu kan, so boleh tahu dah lah UiTM. So okay, tengok next. So akan nak cerita sikit je lah, sneak peek pasal program diploma yang ditawarkan dekat UiTM. So adik-adik ni semua pelajar SPM kan. Pelajar SPM yang lepas ni korang boleh tengok-tengok lah subjek kos mana yang korang nak sambung, korang nak pergi bidang mana. So boleh tengok juga UiTM ada tawarkan, ada banyak program UiTM tawarkan untuk diploma. Itu diploma je. Dan kalau korang tengok dekat slide ni kan, ada tak silap ada 18, ada 15 fakulti. Tu fakulti je. Ada banyak lagi, setiap fakulti ada banyak subjek. Korang boleh tengok. Lepas tu, so untuk SPM ni, korang dah boleh target dah korang nak ambil. Contoh korang minat seni, boleh tengok dah bidang seni. So apa dia punya kelayakan. So untuk SPM nanti korang dah target dah. Subjek ni korang kena lulus. Subjek ni korang kena dapat A macam tu. So nanti korang bolehlah apply subjek yang korang nak, fakulti yang korang nak untuk capai cita-cita korang. Okay. Okay, next. Okay, seterusnya saya akan ceritakan sikit tentang sejarah cuka. Cuka telah wujud seiring dengan tamadun manusia. Ini dapat dibuktikan dengan penemuannya di dalam tempayan Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masihi. Di dalam scroll Babylon telah direkodkan penggunaan cuka lebih awal lagi, iaitu sekitar tahun 5000 sebelum Masihi. Pada zaman dahulu, cuka dikenali sebagai wain orang miskin, iaitu Posca. Cuka juga sering dibawa oleh Rom legioner, macam tentera Rom lah. Di dalam kitab Bible ada menyatakan bahawa askar Rom menawarkan cuka kepada Jesus semasa penyaliban. Okey, pengenalan cuka. Seterusnya, cuka ataupun nama umumnya asid asetik adalah cecair berasid yang dihasilkan melalui penapaian, iaitu melalui alkohol, iaitu etanol yang telah dibiarkan masam. Nama cuka diambil daripada perkataan Perancis iaitu vin, wine, agar dan masam, bermaksud masam. Ia digunakan untuk menambah rasa dan penguat makanan, contohnya seperti untuk dimakan bersama salad atau digunakan untuk penyediaan perapan. Cuka juga selalu digunakan sebagai ejen pembersih. Dua cara proses pembuatan cuka adalah penapaian alkohol melalui bakteria dan kedua pencairan asid asetik. Kat bawah tu adalah persamaan utama. Tu etanol campur oksigen, lepas tu jadi asid asetik dan jadi air. Jenis-jenis cuka dikategorikan di dalam kategorinya tersendiri, iaitu kategori cuka ataupun vinegar. Cuka yang boleh didapati sekarang ni adalah berdasarkan dua type. Maksudnya yang biasa digunakan dan tidak biasa digunakan. Untuk contoh cuka yang biasa digunakan ialah cuka putih, cuka apple, cuka balsamik, cuka wine putih, cuka wine merah, cuka beras dan cuka gandum. Untuk cuka yang tidak biasa digunakan ialah cuka beras merah, cuka champagne, cuka sherry, cuka hitam ataupun cingkiang, cuka tebu, cuka bir, cuka kismis dan juga cuka apricot. Dekat sini dia kategorikan cuka dalam 15 kategori.
daripada warna yang paling cerah sampai warna yang paling gelap. Seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih Abang Yo. Okay, so sekarang ni mesti korang curious kan macam mana sebenarnya terjadi penghasilan cuka. So seperti apa yang Akak Zulaikha cakap tadi, dia ada dua proses. Satu iaitu proses penapaian alkohol secara anaerobik, maksudnya dia bukan tak ada oksigen tapi dia kurang oksigen, dan selepas tu alkohol tu akan ditukarkan kepada asid asetik secara aerobik, maksudnya ada oksigen lah atau banyak. So first kali, antara faktor-faktor utama untuk menghasilkan cuka ataupun sebenarnya kita benda yang kalau tak ada cuka tu takkan jadi adalah first, ibu cuka, ataupun nama dia yang lagi saintifik ataupun lagi sedap adalah acetozyme. So ibu cuka ni merupakan satu material ataupun bahan yang ambil bentuk sebagai satu lapisan halus yang terdiri daripada bakteria bergelatin macam detail-detail macam tu, terutamanya Acetobacter yang terdapat di permukaan cecair. Cecair itu based on base kita nak buat cuka tu apalah, macam contohnya madu, jus ataupun digirin seperti gandum dan sebagainya. So komponen ni function dia adalah untuk memastikan yang proses penghasilan cuka ni dia tak ambil masa yang lama sangat. Sebab usually kalau nak menghasilkan cuka dia ambil proses yang lama lah. Sometimes ada dalam 2 minggu ke 2 bulan dan lama lagi lah. So Acetobacter yang terdapat dalam ibu cuka ni juga fungsi dia adalah untuk mengoksidakan etanol kepada asid asetik seperti yang saya dah mention tadi. So faktor utama adalah yeast. Yeast bertanggungjawab dalam menukarkan gula ataupun glukos daripada buah-bahan tadi, gandum etc. kepada etanol. Etanol kemudiannya dioksidakan oleh Acetobacter secara aerobik macam tadi lah. So the last factor adalah suhu. Suhu mainkan, seperti kita tahu, yeast ni macam satu mikrob ataupun microorganism lah yang akan affected by suhu. So dalam menghasilkan cuka ni, yeast pun kena ada suhu yang optimum untuk make sure dia dapat berjalan dengan lancar. So kebiasaannya dalam industri, suhu yang optimum adalah di antara 29 darjah Celsius sehingga 38 darjah Celsius. Seterusnya. Okay, so untuk untuk sebagai secara ringkasnya, penghasilan cuka ni ada banyak jenis. Nanti saya akan terangkan di slide seterusnya. So, nak buat cuka tu dia takkan ada satu cara yang spesifik saja. Maksudnya dia bukan A to Z macam tu saja. So, this one yang anda boleh nampak kat slide sekarang ni adalah benda-benda yang common lah antara semua kaedahnya. So, first kali adalah penyediaan bahan. Pelbagai bahan boleh digunakan sebagai stok untuk buat cuka seperti buah-bahan, bijirin dan juga madu. So untuk buah-bahan, pastikan kulit semua dibuang, dijadikan jus dan diletakkan dalam satu bekas yang nak jadikan dia sebagai cuka lah. So seterusnya adalah letakkan yeast. Yeast diletakkan di dalam bekas tadi yang diisi dengan jus tadi lah. Yeast yang digunakan ada banyak, tapi dia berlainan based on bahan yang digunakan sebagai stok tadi. Macam contohnya brewer's yeast bagi bahan bijirin, manakala wine yeast adalah untuk buah-bahan dan juga cuka madu. So tujuan yeast adalah menukarkan gula kepada etanol tadi kan. The next step adalah letakkan ibu cuka. So lepas yeast tadi dah letakkan, ada etanol, gas, seterusnya letaklah ibu cuka. So function ni adalah untuk make sure etanol tadi dia akan tukar jadi asid asetik, betul tak? Okay. So lepas dah tukar jadi asid asetik dan proses tu makan masa yang tak ada lama sangat kalau tak pakai ibu cuka, and boom, terhasil lah cuka. So just make sure dia ditinggalkan for at least 2 minggu ataupun prosesnya dipanggil sebagai ripening untuk make sure segala asid asetik tu dah dikonvertkan untuk menjadi cuka. So last kali adalah proses penyimpanan. So cuka yang dibuat dalam botol tadi dibotolkan dan disimpan di tempat yang
jauh daripada cahaya matahari. Okey, last sekali, bukan last sekali, seterusnya adalah antara jenis-jenis kaedah yang digunakan untuk buat cuka. Next. Sorry. Okay, so yang saya akan macam kasih korang ringkasan sikit adalah 4 kaedah. Kaedah pertama adalah kaedah penggunaan penjana ataupun generator. So, dalam masa sekarang ni, pada zaman sekarang, method yang paling komersial adalah method pakai generator lah. Sebab dia actually lagi cost efficient dan tak makan masa sangat kalau compare to cara-cara tradisional untuk membuat cuka. So, kaedah kedua adalah penapaian terendam. Itu digunakan luas di dalam penghasilan cuka wine. Ketiga adalah kaedah Orleans. Okay, so kenapa nama dia kaedah Orleans adalah dia punya nama tu adalah daripada inspiration satu bandar di Perancis yang dikenali, iaitu Orleans, yang dikenali sebagai the city of vinegars. Tapi kaedah Orleans ni dia memakan masa lah kalau compare to kaedah yang pakai generator tadi. Dan last sekali adalah penapaian semula jadi. So yang ni pun korang boleh buat kat rumah. Ambil lah sap ke, jus ke apa, dan just tapaikan dalam tempayan atau botol kaca, something yang boleh digunakan untuk simpan cuka tu lah. Dan yeah, that's pretty much it untuk kaedah dan proses pembuatan. Thank you. Okay, seterusnya kita akan bincangkan aplikasi dan kegunaan cuka. Yang pertama, cuka boleh digunakan untuk membersihkan rumah. Contohnya kita boleh bersihkan oven, microwave, lepas tu rak dengan dinding dalam peti sejuk tu dengan kita boleh tangkalkan daki pada cawan. Caranya, kita lapkan kawasan yang nak dibersihkan tu guna kain yang dah dibasahkan dengan cuka. Yang kedua, cuka boleh digunakan untuk kegunaan bahan makanan. Sebagai contoh, cuka ni dia digunakan sebagai pengganti bahan-bahan lain untuk memerap daging, mengawet makanan dan membuat jenis hidangan germen. Hidangan germen ni contohnya macam keju atau sausage. Lepas tu, cuka boleh menambah perasa dalam hidangan. Yang ketiga, cuka sebagai ejen pembunuh semula jadi. Dengan cuka, kita boleh bunuh semut atau serangga tanpa gunakan racun serangga. Cara dia, kita campurkan air dengan cuka sikit, kemudian kita sembur di kawasan yang selalu dilalui semut tu. Seterusnya. Yang keempat, cuka kita boleh guna untuk penjagaan haiwan peliharaan. Sebab apa? Dengan cuka kita boleh merawat kutu atau iritasi kulit pada kucing. Cara dia, kita mandikan haiwan peliharaan kita, kucing lah, dengan shampoo lembut dan kita bilas. Lepas tu kita mandikan dia semula dengan campuran sedikit air cuka dalam air mandian dia. Yang terakhir, cuka boleh digunakan untuk kesihatan dan kecantikan. Cuka cider apple terbukti dapat menurunkan gula dalam darah, membantu penurunan berat badan, menurunkan kolesterol dan membaiki gejala diabetes. Itu saja. Tamat. Adik-adik semua ada soalan? Saya nak tanya, adakah cuka boleh diminum ataupun tak? Cuka boleh diminum ataupun tidak? Ya. Cuka
Cuka boleh diletakkan sebagai perasa makanan. Bila dicampur dengan air ataupun jus or the other ataupun liquid cecair yang lain, dia boleh untuk diminum. Cuma dalam pH 2.4 sampai 3.3, cuka itu tersendiri adalah bersifat asidik yang mana akan menyebabkan kehakisan pada animal gigi dan selainnya. Jadi sebagai cuka tu amat mustahil untuk diminum begitu saja, melainkan kita letak dia dalam makanan ataupun campur dengan something liquid lain, cecair lain. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Ya. Cuka tu halal ke? Macam mana yang saya terangkan pasal jenis-jenis cuka. Kalau kamu semua perasan, terdapat cuka yang dibuat berdasarkan bahan-bahan yang memabukkan. Pada asalnya cuka ni ada 2 tahap fermentasi. Yang pertama adalah fermentasi kepada alkohol dan yang kedua baru fermentasi untuk menjadikan cuka. Jadi sebagaimana alkohol macam cuka daripada bia, cuka daripada beras merah, cuka daripada balsamik, cuka daripada wine adalah memang haram untuk orang Islam. Harap menjawab soalan. Next. Nak tanya, cuka kan boleh dijadikan pembersih kan, bersihkan rumah. Tak bahaya ke kalau haiwan peliharaan terjilat? Kita boleh menggunakan cuka untuk membersihkan rumah ataupun kita punya hospitality haiwan, pets. Dan dia kalau anda yang kata kita punya kucing jilat cuka bersifat boleh dimakan dan tidak beracun. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan kepada Hafiz. Okey, kita dah habis kan? Kita dah habis sesi pertama. Poster sih. Oh, okey. Sekejap line slow. Boleh zoom sikit tak?
Okay, terus boleh nampak. Korang nampak kan? Okay. So, selain daripada nak bagi korang macam penerangan general berdasarkan pasal cuka tadi, kita orang juga taskkan satu assignment untuk macam buat mock produk ataupun produk yang macam buat lain tu lah. Okay, so produk yang kita orang bincang dan nak hasilkan adalah Vinor Plus atau so ideologi belakang nama Vinor Plus tu adalah vine daripada vinegar, or daripada organik, dan plus daripada plastik. Okay, so korang mesti akan macam tertanya kan apa kaitan cuka dengan Vinor Plus ni. So seperti yang kita tahu, plastik ni dia ambil masa yang sangat lama nak mereput. I mean, bukan masa yang dalam like beberapa tahun saja, tapi boleh sampai beratus tahun, maybe 400 tahun hingga ke 1000 tahun. Dan satu cara untuk make sure perkara ni tak jadi lagi teruk adalah adalah dengan membuat bioplastik ataupun plastik yang senang untuk degrade, senang untuk reput. So kenapa kita nak buat bioplastik ni adalah sebab sekarang ni pun kita tahu kan pasal isu-isu sebagai global warming, even the banjir dekat Malaysia ni pun. Lepas kaji balik, one of the factors juga adalah disebabkan sewerage. Kenapa? Ada plastik yang whatnot. Kenapa? Sebab diorang tak mudah reput. Okay, so setelah membuat ataupun memplan untuk buat this mock produk, kita decide yang kita nak memasarkan produk ni melalui beberapa medium. So medium pertama sekali adalah TikTok. So kenapa TikTok is that sebab kita pun tahu ramai orang, especially orang muda generasi sekarang banyak pakai TikTok kan. So why not kita try educate diorang untuk make the earth a better and safer place for the generations to come. Macam mana is by preserving the earth lah, by using this biodegradable plastic. Seterusnya adalah melalui medium Facebook. Okay, so melalui medium Facebook ni kita ada menggunakan search engine optimization (SEO) untuk make sure yang produk Vinor Plus ni dia mudah dijumpai. Dan last kali medium yang kita gunakan adalah tak lain tak bukan Instagram. So via Instagram kita menggunakan kemudahan yang disediakan di Instagram, iaitu macam ads ataupun iklan untuk make sure produk tu dapat reach customers yang lagi luas. Okay, so selain itu kita juga ada buat survey mengenai produk ni, dan kita punya survey tu kita tanya kepada dalam 200 orang. Dan kalau anda boleh tengok dekat slide sekarang ni, nampak tak that graf circle tu kan, yang ada hijau dengan that kuning tu. Soalan dia adalah, adakah anda berminat untuk membeli Vinor Plus ni? So based on statistik yang kita dapat, 25% tidak berminat dalam membeli Vinor Plus ni. Tapi 75% daripada target audience yang kita tanya survey ni berminat untuk membeli Vinor Plus ni. Okay, so untuk mereka bentuk packaging produk, korang boleh tengok dari prototype tu. Kita ada tunjukkan sebelum dan selepas. Okay, ini adalah untuk menunjukkan yang Vinor Plus ni dia bukan macam plastik biasa seperti yang Hafiz dah cakap tadi. Vinor Plus ni merupakan satu bioplastik yang cepat reput, yang senang reput compared to plastik biasa. So itu adalah dia punya prototype sebelum dan selepas. So kita menunjukkan plastik itu reput in a shorter amount of time lah. So satu lagi benda yang curious pasal Vinor Plus ni adalah
pengiraan kos penjualan produk. Boleh ke produk ni buat untung? But obviously untung is not the main objective. Kita punya main objective adalah untuk make sure yang earth dapat di preserve lah untuk generation yang akan datang. Okay. So bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Bioplus ni adalah firstly cuka putih dan juga susu. Okay, kenapa susu? Sebab kenapa cuka dan juga susu. Okay, so seperti yang kita tahu, cuka boleh dapat dengan senang lah. Plus it's not benda yang mahal sangat. Dan cuka kalau ditambahkan dengan susu yang ataupun kasin, diorang dapat membentuk rantaian polimer yang tidak larut di dalam air. Seterusnya dapat diproses kepada pelbagai saiz dan bentuk menjadi bioplastik. So dia sebenarnya dia easy nak handle lah. Okay. So ini mengikut harga pasaran dia. Untuk cuka putih saya dapat dalam 2 kg. Harga pasaran dia adalah RM5.89. Manakala kuantiti produk yang dapat dihasilkan daripada cuka putih tadi adalah sebanyak RM15. Okay, so the next bahan adalah tubusan susu. Okay, saiz dia sebanyak 2 liter. Harga pasaran dia adalah RM16.35. Dan kuantiti unit yang kita boleh dijadikan produk adalah sebanyak 10 unit. So harga seunit produk cuka putih kita ambil harga tadi, itu bahagi dengan beberapa unit dapatlah harga untuk 1 unit kan. So yang tu adalah modal untuk cuka putih saja, iaitu 0.26 ringgit ataupun 26 sen lah. Lepas tu untuk 2% susu kita ambil RM16.35 bahagikan dengan 10 unit, kita akan dapat RM1.06 unit. So modal yang digunakan untuk membuat atau memproses satu bioplastik ni adalah sebanyak 26 sen campur dengan RM1.60 daripada cuka putih tadi dan juga susu tadi. So modal dia adalah RM1.86. So kita agree yang nak letak harga jualan plastik ni sebagai RM2.50 seunit. So untuk make sure yang kita dapat memperoleh untung yang sikit sajalah, untuk make sure kita dapat memproseskan atau mass produce plastik ni dengan lagi lancar. So keuntungan yang kita dapat peroleh adalah RM2.50 harga jualan tolak dengan modal iaitu RM1.86 dan untung dia adalah 64 sen satu unit. So itu saja untuk poster ini. Okay, terima kasih Abang Hafiz. So, korang ada soalan tak tentang kita orang punya dummy product ni? Okay, kalau tak ada, kalau tak ada kita boleh stop untuk sesi pertama. Terima kasih semua sebab bagi kerjasama.